Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada fasa yang kedua pada bulan Rajab. Insya-Allah dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik, kita akan bertemu dalam bulan Syaban. Kemudian kita akan memasuki bulan Ramadan. Semua umat Islam akan melaksanakan ibadat puasa sebulan. Sudah pasti dalam bulan Rajab ini kita akan lihat beberapa peristiwa yang agung. Mengenai dengan bulan Rajab itu sendiri tidak ada kelebihan yang spesifik yang datang daripada hadis Nabi. Sekiranya ada, sama ada kita letakkan ia di atas hadis yang dhaif, yang lemah, ataupun hadis maudhu', hadis yang palsu. Adapun kelebihan bulan Rajab ini secara umumnya ada, seperti mana pernah ditanya kepada Nabi mengenai kelebihan berpuasa pada bulan, apakah puasa yang afdal selepas puasa pada bulan Ramadan. Maka Nabi SAW menyatakan puasa pada bulan-bulan haram. Bulan haram termasuk bulan Rajab, 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan berasingan. 3 bulan adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau kita kata bulan 11, 12 dan juga bulan 1. Zulqa'dah itu bulan 11, second last dalam bulan Islam, bulan Hijrah. Bulan 12, bulan yang terakhir dalam Masih kita panggil bulan Disember. Dalam bulan Islam dipanggil bulan Zulhijjah. Ketika mana manusia menunaikan haji bulan Zulhijjah, itulah dipanggil akhir tahun di dalam Islam. Awal tahun adalah bulan Muharram. 3 bulan ni berturut-turut bulan haram. Satunya bulan yang berasingan iaitu bulan Rajab Mudhar. Bulan Rajab juga bulan haram secara umumnya, iaitu ada dalam hadis Nabi, tetapi secara spesifik yang tidak ada. Mungkin ada beberapa amalan yang waktu, masa ataupun tempat bila dibuat dalam bulan Rajab sama juga kelebihannya. Secara umum ada, tetapi tidak ada secara spesifik dalam bulan Rajab. Kemudian dalam mengenai dengan puasa dalam bulan Rajab, ulama-ulama perbahaskan dengan perbahasan yang sangat panjang. Majoriti di kalangan ulama mereka menyatakan tidak makruh berpuasa walaupun sebulan penuh bulan Rajab. Sebahagian di kalangan ulama terutama mazhab Hambali mereka menyatakan makruh. Adalah beberapa sebab yang tersendiri di sisi mereka. Adapun puasa dipilih-pilih dalam bulan Rajab, puasa 1 Rajab, 10 Rajab, pertengahan Rajab, akhir Rajab, semua itu tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama mengenai disunatkan. Yang ada perbezaan pendapat adalah puasa penuh sebulan. Mengenai dengan bulan Rajab yang kita ada sekarang ini, kita akan bertemu dalam satu peristiwa yang agung, dipanggil peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, sebenarnya peristiwa ini peristiwa agung, tetapi untuk Nabi SAW, bukan untuk kita. Untuk Nabi. Untuk Nabi itu peristiwa yang agung. Selepas diuji Nabi dengan 2 kematian pada tahun yang sama, yang mana dua insan yang paling Nabi kasihi, kerana dialah yang menjadi benteng dalam dakwah Nabi. Yang pertamanya adalah Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama Nabi. Dan Nabi berkahwin dengan Khadijah. Nabi tidak berkahwin dengan mana-mana wanita. Selepas kematian, kewafatan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, barulah Nabi berkahwin dengan seorang wanita demi seorang wanita, sehinggalah 13 wanita, dua yang telah diceraikan oleh Nabi. Dan kematian yang kedua adalah berbeza bila mana berlakunya kewafatan Abu Talib.
kematian Abu Talib pada Nabi mendapat satu seksaan, ataupun Fatimah radhiyallahu taala anha yang mandikan, yang bersihkan Nabi SAW daripada tanah ataupun pasir. Ini semua tak pernah Nabi dapat. Ketika Nabi seru dakwah, ketika mana hidupnya Abu Talib, peristiwa ujian yang besar, Allah Ta'ala nak bagi satu benda yang istimewa selepas daripada itu, iaitu berlakunya Isra' wal Mi'raj. Ulama' berbeza pendapat bila berlakunya Isra' wal Mi'raj, dan tidak ada keistimewaan khusus untuk Isra' wal Mi'raj. Ada sebahagian orang puasa Isra' wal Mi'raj pada hari Isra' wal Mi'raj, pada malamnya beribadat sungguh-sungguh. Sebenarnya sama seperti malam-malam biasa Isra' wal Mi'raj. Dia tak ada keistimewaan, cuma bolehlah dia adakan majlis untuk memperingati bagaimana peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Itu saja. Ada pun kelebihan yang spesifik daripada hadis, kalau ada pasti sahabat-sahabat dah buat, pasti ada riwayat dari Nabi. Bila tidak ada, bermaksud malamnya Isra' wal Mi'raj, siangnya Isra' wal Mi'raj adalah satu perkara yang sama seperti hari-hari yang lain. Kemudian Al-Isra' wal Mi'raj ini, ulama sendiri berbeza pendapat. Ada yang kata seperti mana Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan 27 Rejab. Dan pendapat ini disokonglah beberapa orang di kalangan ulama, dan sebahagiannya kata bulan Rabiul Awal, sebahagiannya kata bulan lain. Ulama berbeza. Bila ulama berbeza mengenai tarikh, sejarah, sebab mereka zaman dahulu mereka tak ambil berat tentang sejarah, sebab mereka di kalangan mereka sendiri pun yang ummi, yang tak tahu baca tak tahu tulis ni ramai. Takkanlah mereka nak ambil tahu perkara-perkara ni, sedangkan baca tulis pun mereka tak ambil tahu. Tapi dalam catatan memori mereka ada, peristiwa ni pernah berlaku. Bila ditanyakan bila masa, di mana tempat, itu mereka tak dapat ingat sepenuhnya. Peristiwa Al-Isra', perjalanan Nabi daripada Makkatul Mukarramah ke Baitul Maqdis. Perjalanan yang kebiasaan selalunya sebulan pergi sebulan balik, tapi Nabi dalam seketika daripada malam. Sebab apa seketika daripada malam? Kerana Quran menyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Bila lailan dinakirahkan, tidak diletakkan alif lam, itu menunjukkan sedikit daripada malam perjalanan Nabi, bukan satu malam penuh, tidak. Itu peristiwa, satu perkara yang luar biasa pada zaman tu. Mana ada orang boleh sampai dalam masa yang begitu sekejap sampai ke Baitul Maqdis. Kerana apa dipilih Baitul Maqdis menjadi destinasi utama sebelum Nabi dimi'rajkan, naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke langit ketujuh, dan sampai ke Sidratul Muntaha. Dan tempat Sidratul Muntaha adalah tempat yang malaikat tak boleh naik lah. Malaikat tak boleh naik. Sampai hadnya malaikat tak boleh naik lah, tapi Nabi boleh naik. Itu di antara keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Ini semua adalah berlaku satu anugerah, hadiah yang teristimewa untuk Nabi SAW selepas mana Nabi menjalani ujian demi ujian kehidupan. Dan ujian yang antara yang terbesar adalah hilang tempat pergantungan Nabi, pergantungan utama di antara isteri kesayangan Khadijah binti Khuwailid. Ketika mana pernah Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril dengan begitu kuat, Iqra. Ketika Nabi berada di gua, Nabi kata ma'ana biqari, aku tak tahu baca. Sampai menggeletar Nabi balik ke rumah, yang disambut oleh Khadijah. Khadijah selimutkan Nabi, dan Khadijah menyatakan, kamu tidak buat zalim kepada manusia, kamu membantu orang yang susah, membantu orang yang ditimpa musibah, Allah Ta'ala tidak akan membuat zalim kepada kamu. Satu kata-kata motivate daripada Khadijah binti Khuwailid kepada suaminya. Abu Talib, jasanya begitu banyak seperti yang saya sebutkan tadi. Kematian ini berlaku tahun yang sama, Allah Ta'ala nak anugerahkan Al-Isra' wal Mi'raj. Selepas mana Nabi diangkat untuk naik ke Isra' wal Mi'raj ini bersama dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ke tempat yang tinggi, langit pertama, kedua, ketiga. Dan tak ada mana-mana manusia yang boleh sampai ke langit lagi. Sebab langit dunia Baitul Izzah tak ada siapa yang sampai. Itu langit paling dekat dengan dunia.
Nabi sampai dan Nabi telah menaiki satu langit ke satu langit, naik ke satu langit ke satu langit. Dan setiap langit tersebut taqaddama muqarribuha litarhib bin nabi. Malaikat yang nabi yang ada pada langit tersebut, nabi tersebut akan mengucapkan tarhib. Tarhib ni marhaban. Marhaban bermaksud selamat datang. Sebab itu sebahagian surah masjid tulis ahlan wa marhaban bikum. Marhaban tarhib, perkataan tarhib iaitu selamat datang. Diucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wassalamu alaih, dan juga diucapkan perkataan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi kulli sama'in nabi. Pada setiap langit, tingkatan langit itu ada seorang nabi. Di kalangan nabi-nabi, mereka akan semua nabi-nabi ini mereka akan mengucapkan tarhib, selamat datang, marhaban bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam telah berkata, fantalaqa bi Jibril. Jibril bawa aku bersama dia hatta ata as-sama' ad-dunya, sehinggalah kami sampai ke langit dunia. Fastaftaha, maka Jibril minta untuk dibuka pintu langit yang pertama. Maka ditanya kepada Jibril, man hadha, siapakah ini? Maka Jibril menyatakan, Jibril, aku adalah Jibril. Ditanya lagi, man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Maka Jibril kata Muhammad. Ditanya lagi kepada Jibril, wa qad ursila ilaih, dia diutuskan menjadi nabi. Maka malaikat Jibril menyatakan na'am, iya. Qila, maka barulah dikatakan marhaban bih fa ni'mal maji' jaa. Selamat datang Nabi dan juga Jibril, dan sebaik-baik tetamu yang datang. Orang yang datang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia yang datang telah pun datang. Mana mereka kenal Nabi. Wa hakadha yatakarrar al-istiftah, dan seperti inilah berlaku soalan yang sama pada langit yang pertama, langit yang kedua, sampailah langit yang ketujuh. Soalan yang sama, berulang. Ini menunjukkan amanah yang malaikat, yang Nabi pegang pada Nabi yang berada di langit pertama, langit kedua, mereka memegang amanah yang sungguh-sungguh. Tak bagi orang masuk. Dan akan diselidik dulu siapa dia, siapa yang bersamanya, baru boleh datang, barulah dibenarkan untuk masuk. Dan di sini juga kita boleh minta belajar daripada adab bagaimana Jibril dan juga Nabi penjaga langit pertama sehingga langit ketujuh. Malaikat Jibril tak terus masuk, walaupun sebut Jibril bukan kata terkenal di kalangan malaikat. Nabi pun semua kenal malaikat Jibril. Sebab malaikat Jibril tugas menyampaikan wahyu. Cumanya di sini malaikat Jibril dia tak terus sergah masuk, tidak. Tapi al-istiftah, dia minta untuk dibuka pintu masuk langit yang pertama dan seterusnya. Dan yang keduanya adalah al-istizan, minta izin dulu, boleh dibenarkan, boleh masuk ataupun tidak. Pada setiap langit, bukan langit pertama dia minta izin, tak, setiap langit itu ada penjaga ya. Maka setiap penjaga itu yang setiap Nabi yang jaga malaikat akan meminta izin terlebih dahulu. Wa yuqabil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimisli hadza tarhib wal ikram. Seperti mana mereka mengucapkan selamat datang, respon daripada Nabi perkara yang sama, selamat datang, dan mengucapkan semoga Allah Taala memuliakan kamu, seperti mana mereka doakan untuk Nabi. Kemudian Nabi menzahirkan kegembiraan yang ada dalam Nabi dan yang ada dalam diri Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bila kita datang bertandang ke suatu tempat, menzahirkan kegembiraan, mengucapkan selamat datang, minta izin terlebih dahulu, itu semua adab dalam masa yang kita tak, dalam waktu yang kita tak sedar. Itulah malaikat Jibril dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita adab. Kita lihat adabul istizan, adab bagaimana Jibril meminta izin kepada penjaga langit yang pertama sehingga langit yang ketujuh. Soalan ditanya kepada malaikat Jibril yang pertama, man haza, siapakah ini? Siapakah ini? Siapakah yang datang ni? Maksudnya siapakah yang datang ni? Siapa yang bertandang ni?
Jibril jawab apa? Jibril tak kata ana. Sebab apa Jibril tak kata ana? Sebab ana ini aku. Ana itu maksudnya aku. Bila disebut aku, itu ada sifat-sifat keegoan, takabur, besar diri. Aku. Sebab Jibril semua orang kenal. Bila sebut Jibril, jadi orang dah tahu. Sebut aku pun orang dah tahu dah. Jadi Jibril tak nak. Dia tak sebut ana. Dia tak sebut aku. Dia tak sebut saya. Tapi dia sebut apa? Dia sebut Jibril. Nama dia. Wa qatasara alaih li'annahu laysa fil malaikah man tusamma bihadzal ism ghairuh. Cukup dengan Jibril. Dia tak bagi lebih daripada itu, tak kurang daripada itu. Sebila sebut tentang Jibril, memang tak ada malaikat lain nama Jibril. Cukup dengan nama Jibril, dah hilang kekeliruan daripada orang yang bertanya. Tujuan ditanya siapakah ini, menunjukkan soalan tersebut nak menghilangkan kekeliruan. Kalau dia sebut ana, aku, maka masih lagi keliru. Kalau dia sebut, contohnya ada dua Jibril, dia sebut Jibril saja, itu tak memadai, itu juga keliru. Maka bila dia menyebut Jibril, kerana tak ada malaikat lain nama Jibril, itu sudah cukup menghilangkan kekeliruan. Dan lafaz ana, aku, itu tidak menyempurnakan murad, maksud yang dikehendaki daripada orang yang kita minta izin. Dia nak bagi izin, dia nak tahu dulu kita siapa. Wa hiya tush'ir bil 'azamah allati la takhlu an naw'in min takabbur. Dan mengisyaratkan ana, aku, saya, ini tidak sunyi daripada besar diri takabur. Sifat aku ni, sifat keakuan. Seolah-olah dia seolah-olah kalau kita kata siapa datang ni, akulah. Seolah-olah ada isyarat menunjukkan la ahtaj ila zikri ismi. Mana akulah yang datang. Tak perlu sebut nama dah, memang kenal. Itu menunjukkan walaupun dia tak sebut tak perlu sebut nama pun tak apa, memang orang kenal aku. Tapi ada isyarat tersebut. Dalam perkataan aku, itu ada isyarat itu. Itu yang tidak baik, menyebut perkataan saya ataupun aku. Bukan perkataan tu tak baik. Tuan-tuan kena faham, mengelirukan, memberi kesamaran kepada si pendengar, itu adalah perkara yang tak baik. Sebahagian di kalangan ulama, wa'adatul arifin al-muttaqin an yadhkur ahadahum ismah badal qawlu ana illa fi nahwi iqrari bihaqqin. Kebiasaan ulama-ulama yang arifin, yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka terus sebut nama. Mereka tak sebut aku, tak sebut ana, terus sebut nama. Kalau nama dia Muhammad telah datang. Saya maknanya telah datang. Dia tak sebut aku ataupun saya. Melainkan dalam sesuatu perkara ikrar terhadap kebenaran, pengakuan. Bila sebut pengakuan, tak kira pengakuan penyaksian ke sumpah ke apa, barulah sebut aku ataupun saya. Kerana bila sebut dalam situasi pengakuan, sumpah, penyaksian, maka menggunakan kata ganti nama itu lebih aula. Aku bersumpah dengan nama Allah. Aku bersaksi, aku melihat kejadian tersebut. Kita tak sebut nama, sebut aku. Kata ganti nama. Dan pada perkataan aku ataupun saya ini, orang yang pertama menyatakan perkataan tersebut adalah iblis. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada kamu. Aku lebih baik daripadanya, daripada Nabi Adam AS. Ini perkataan iblis, orang yang mengucap lafaz aku, keakuan yang pertama. Fir'aun sendiri pernah berkata, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan, Tuhan yang maha tinggi. Berdasarkan fakta yang diberikan ini, fayambaghi lil musta'zin, maka sepatutnya orang yang minta izin, apabila dikatakan kepadanya man anta, siapakah kamu, maka dia tak boleh kata ana. Bahkan yang sepatutnya dia katakan adalah nama dia. Kemudian dia sifatkan diri dia untuk bezakan daripada orang lain. Kalau nama Jibril ni ada dua, maka dia sebut Jibril apa. Contoh nama dia Muhammad apa? Untuk keliru, kawasan Keramat, contoh lorong kiri 5 ni ada berapa nama Abu Bakar, maka dia sebut Abu Bakar yang tinggal di rumah sekian-sekian.
supaya hilang kekeliruan tersebut. Kerana pernah Nabi SAW mengingkari perbuatan seseorang yang ketuk pintu, kemudian ditanya kepada dia, man hadza, siapa ni, siapa datang ni? Maka dia kata ana. Maka Nabi SAW menyatakan ana, aku, siapa aku tu? Seolah-olah Nabi mengingkari perbuatan tersebut. Kemudian soalan yang kedua, kalau kita lihat penjaga langit, dia sebut kepada Nabi, wa qad ursila ilaih, adakah Nabi telah diutuskan menjadi Nabi, dibangkitkan menjadi Nabi? Soalan ini langit pertama sama kedua sama sampai langit ketujuh. Kerana lianna asla bi'asatihi qad ishtahara fil malakutil a'la, kerana bi'asah, kebangkitan Nabi menjadi Rasul, menjadi Nabi, perkara tersebut dah masyhur, dah tersebar luas. Di mana? Di malakutil a'la. Penduduk langit semua dah tahu, dan Nabi ni seorang Nabi dan juga Rasul. Maka tak tersembunyi di sisi mereka. Ada ulama kata ditanyakan soalan tersebut, sa'alu ta'ajjuban min ni'matillahi ta'ala alaihi bidzalik. Mereka tanya itu kerana bukan nak tahu, tetapi ada ulama kata kerana ta'ajjub, kerana berasa amat pelik terhadap nikmat Allah Taala yang begitu besar kepada dia. Sampai tak semua Nabi boleh naik, dia seorang boleh naik. Makna keistimewaan yang luar biasa, naik ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Ataupun mereka tanya itu sebagai satu berita gembira lah. Bila orang sebut pangkat kita, bila orang tanya pangkat kita, dia tahu, tapi dia tanya pangkat kita, makna soalan tu menggembirakan kita lah. Menggembirakan kita. Bukan dia tak tahu, dia tahu, tapi dalam bentuk soalan tu nak menyenangkan hati kita. Wa qad alimu anna basharan la yataraqqa hadha tarqi illa bi iznin min Allah. Semua malaikat tahu, semua nabi tahu, satu manusia pun tak boleh naik ke tahap ini melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diberi keizinan kepada nabi, mana satu perkara yang luar biasa. Jibril alaihi salatu wassalam la yas'ad biman lam yursal ilaih. Jibril tak naik dengan orang yang tak diutuskan kepadanya. Jadi malaikat ni, Jibril, dia naik bila mana diperintahkan kepada Jibril bawa seorang rasul, iaitu Nabi SAW. Soalan yang ditanyakan ini adalah bukan soalan yang sebenar sebenarnya. Dia adalah soalan yang berbentuk menggembirakan ataupun rasa takjub, rasa amat pelik terhadap keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Kalaulah mereka tak tahu Muhammad ni siapa, mereka akan tanya, man Muhammad, siapa Muhammad? Tapi mereka tak tanya. Bila malaikat tanya, ini adalah Nabi Muhammad, ini adalah Muhammad, maknanya mereka dah tahu. Mereka tanya, adakah diutuskan menjadi Nabi, menjadi Rasul? Jadi menunjukkan mereka dah tahu. Kemudian kita lihat soalan yang ketiga, ditanyakan kepada Jibril adalah man ma'aka, siapa yang bersama dengan kamu. Itu mengisyaratkan ahassu bihi alaihi salatu wassalam, wa illa lakana soal bilafzi ama'aka ahad. Maknanya mereka nampak Nabi. Bila mereka nampak Jibril, mereka nampak Nabi. Sebab tu mereka tanya, siapa bersama kamu wahai Jibril? Kalau mereka tak nampak Nabi, mereka akan kata, ma'aka ahad ya Jibril, adakah bersama kamu orang lain wahai Jibril, nak masuk ke langit ni, langit pertama, kedua, ketiga ni. Jadi maknanya mereka nampak dengan mata mereka, tidak ada hijab, mana mereka nampak dengan mata. Timbul kemusykilan, Nabi-Nabi melihat pada langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh ni, berserta dengan jasad mereka mustaqirrah, sedang dapat dilihat Nabi di langit pertama, langit kedua, langit ketiga adalah Nabi-Nabi
yang menjaga langit pertama, kedua sampai ketujuh. Sedangkan sebenarnya jasad mereka ni tetap dalam kubur. Itu kemusykilannya. Berada di kubur, bagaimana mereka berada di langit? Maka ulama jawab, roh mereka dibentukkan dengan bentuk jasad mereka dan bertemu dengan Nabi di langit. Mereka memang dekat kubur, tapi roh mereka tu dibentukkan menjadi jasad mereka dan berada di atas langit. Perkara ni sebenarnya kalau kita beriman betul-betul kepada Allah, kita perkara tak mustahil. Semua benda boleh berlaku. Dan mereka semua jumpa dengan Nabi walaupun jasad mereka dikubur. Pada malam tersebut, malam Isra' wal Mi'raj, ada satu sebagai tasyrif takrim, satu kemuliaan, satu keagungan yang diberikan, dianugerahkan kepada Nabi. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, bu'itsa lahu Adam faman dunahu minal anbiya fa ammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal lailah. Dibangkitkan kepada Nabi, dibangkitkan Nabi Adam, dan selain daripada Nabi Adam di kalangan nabi-nabi pada malam Isra' wal Mi'raj, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi pada malam tersebut. Wa hayatuhum ka hayati syuhada, kehidupan mereka seperti kehidupan orang yang mati syahid. Ya Allah Taala sabitkan kehidupan mereka dalam Quran, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang mati syahid, mereka mati. Sebab dia bila sebut syahid, mati syahid. Bila mati memang mati. Tapi Quran sebut bal ahya', bahkan mereka sebenarnya hidup, mereka tak mati. Macam mana mereka hidup? Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah mereka sentiasa diberi rezeki. Mereka hidup sebenarnya. Orang yang mati syahid. Kemudian kita lihat bagaimana perjalanan Mi'raj, perjalanan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas mana Nabi keluar daripada Baitul Maqdis, selepas itu dibentangkan kepada Nabi susu dan juga arak. Maka Nabi pilih fitrah as-salimah, iaitu fitrah yang baik. Apa dia? Nabi memilih susu. Nabi tidak memilih arak. Tidak datang dalam Quran, dalam hadis, satu perkara yang menunjukkan kepada kita bagaimana cara perjalanan Nabi naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Tak tahu Nabi naik macam mana. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi naik buraq. Itu kita tahu, ada dalam riwayat. Tapi bagaimana perjalanan Nabi daripada Baitul Maqdis naik ke langit pertama, itu kita tak tahu. Bagaimana perjalanan terbang ke, bagaimana cara, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita tak boleh nak gambarkan. Sebab apa tak boleh nak gambarkan? Bila tak ada hadis, tak boleh nak gambarkan bagaimana naik. Dan perkara tersebut tak menjadi satu taklif, pertanggungjawaban kepada kita untuk kita tahu bagaimana mereka naik, kaji bagaimana Nabi dan Jibril naik. Selagi mana perkara ghaib, selagi mana tak datang dalam syariat, dalam hadis, Quran, maka tak perlu kita nak bahaskan. Perkara-perkara yang ghaib, peristiwa yang ghaib ini. Wa innama yajibu alaina at-tasdiq, yang wajib kepada kita tasdik, membenarkan memang Nabi naik ke langit bersama dengan Jibril. Alal kaifiyah allati ikhtaraha Allah Subhanahu wa taala, dengan cara bagaimana naik mengikut apa yang Allah Taala kehendaki. Tak perlu ditanyakan mengenai dengan bagaimana Nabi naik, sebab untuk Nabi sampai ke atas itu semua adalah perkara yang dilarang oleh syarak untuk kita tanya, sebab tak ada keperluan untuk tanya perkara-perkara seperti ini. Kemudian kita lihat perjalanan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mashhadul awal, di langit yang pertama, bila mana Jibril alaihi salatu wasallam bawa Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salatu wasallam bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang pertama. Ibtada'aha bis sama'il ula, mulakan dengan langit pertama. Dia tak terus terjah langit paling tinggi, tak, ikut step langit pertama, iaitu langit dunia. Maka Jibril bertanya,
Jibril minta untuk dibuka pintu langit pertama. Maka penjaga langit pertama menyatakan apa? Man hadza, siapakah ini? Maka malaikat kata, Jibril. Hal ma'aka ahad, ada tak bersama kamu wahai Jibril orang lain? Maka pada ketika itu Jibril menyatakan, na'am, ya, bersama aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pada langit pertama menjawab, ursila ilaih, dia diutuskan menjadi rasul. Maka malaikat Jibril kata, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, falamma fataha alawna as-sama' ad-dunya fa idza rajulun qa'idun ala yaminihi aswidatun wa ala shimalihi aswidah. Bila dibuka pintu langit pertama, kami masuk, tiba-tiba ada seorang lelaki, kami lihat dia sedang duduk, di sebelah kirinya ada satu kelompok, satu kelompok, di sebelah kanan satu kelompok, sebelah kiri satu kelompok. Idza nadhara qibala yaminihi dhahika, bila mana dia lihat sebelah kanan dia gembira, suka. Bila mana dia lihat sebelah kiri dia sedih, dia menangis. Faqala marhaban bin nabiyyis salih wal ibnis salih. Maka dia berkata, selamat datang wahai nabi yang soleh, wahai anak yang soleh. Maka aku bertanya kepada Jibril alaihi salatu wasallam, man hadza, siapa ni wahai Jibril, lelaki ni? Maka Jibril menyatakan, hadza Adam alaihi salatu wasallam, ini adalah Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Satu kelompok di sebelah kanan dia, satu kelompok di sebelah kiri dia. Kelompok yang sebelah kanan dia adalah penghuni syurga, yang belah kiri dia adalah penghuni neraka. Fa idza nadhara an yaminih, tengok belah kanan dia rasa gembira, tengok belah kiri dia menangis. Jibril dan juga Nabi SAW naik pula langit yang kedua. Soalan yang sama. Jibril minta buka, man anta, ditanya kepada Jibril, siapa ni, siapa bersama kamu? Kemudian soalan yang sama. Kemudian Nabi SAW menyatakan, fa fataha lana, dibuka pintu untuk kami. Fa idza ana bibnil khalah Isa ibni Maryam, maka aku bersama dengan anak makcikku, iaitu Isa bin Maryam, iaitu kita panggil sebab Isa ni rapat dengan Nabi, dia akan turun sebelum hari kiamat untuk membunuh Dajjal. Dan pada ketika itu Nabi Isa juga mengikut syariat Nabi SAW. Yahya bin Zakaria salawatullah alaihima farahaba wa da'ali bi khair. Pada langit kedua ada dua orang Nabi, Nabi Isa bin Maryam dan juga Nabi Yahya bin Zakaria. Mereka berdua mengucapkan selamat datang dan mendoakan kebaikan kepada Nabi SAW. Kemudian pada langit yang ketiga, araja bihi Jibril, Jibril bawa Nabi naik langit yang ketiga, merentasi langit yang ketiga. Soalan yang sama. Kemudian Nabi SAW berkata, fa fataha lana, dibuka pintu untuk kami. Rupa-rupanya di situ adalah langit yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Idh huwa qad u'tiya syatrul hasan, sesungguhnya diberikan separuh kecantikan kepada Nabi Yusuf. Farahaba wa da'a li bi khair, maka Nabi Yusuf ucapkan selamat datang kepada Nabi SAW, dan juga Nabi Yusuf mendoakan kebaikan untuk Nabi SAW. Nabi memberitahu Nabi Yusuf diberikan separuh kecantikan. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam tafsir surah Yusuf, bagaimana permaisuri Mesir sendiri tergoda dan mendapat kecaman dan juga herdikan daripada wanita-wanita Mesir. Takkan dengan hamba kamu sendiri pun kamu boleh tergoda. Last sekali Zulaikha ini bijak juga. Okey, kalau kamu kata kepada aku sedemikian, dia buat makan, jemput wanita-wanita datang rumah dia, bagi satu pisau, bagi buah satu, kemudian dia suruh Nabi Yusuf lalu je. Mereka tak sedar terpotong, terhiris jari mereka. Cantik teramat sangat. Dan kecantikan Nabi Yusuf ini telah telah menyelubungi hati Zulaikha, dan tak boleh nak buat apa melainkan satu cara je, penjarakan Yusuf. Itu saja yang dia mampu untuk buat. Peristiwa langit yang keempat, Jibril bawa Nabi, soalan yang sama tanya. Kemudian
Nabi SAW menyatakan fafutiha lana, dibuka pintu untuk kami masuk. Fa idza ana bi Idris, aku berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat Idris pada tempat yang tinggi. Ada sebahagian ulama kata angkat ni makna Nabi Idris masih hidup. Sebab angkat Nabi Idris pada tempat tinggi. Sebenarnya Nabi yang masih hidup ni Nabi Isa bin Maryam. Yang lain semua telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud wa rafa'nahu makanan aliyya, mengangkat bukan angkat tempat tinggi. Masih hidup tidak, tetapi maksudnya adalah mengangkat martabat dia. Langit yang kelima adalah soalan yang sama. Malaikat Jibril dengan Nabi SAW. Langit yang kelima, Nabi jumpa Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Nabi Harun doakan kebaikan untuk Nabi, ucapkan selamat datang. Langit yang keenam, fara'a fiha Musa, Nabi telah melihat pada langit yang keenam Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fasallama alaihi, Nabi beri salam kepada Nabi Musa. Nabi Musa beri salam kepada Nabi. Nabi jawab wa rahaba bih, ucap selamat datang kepada Nabi SAW. Falamma tajawazahu Nabi SAW baka Musa. Bila mana Nabi nak merentasi langit yang ketujuh, Nabi nak pergi ke langit ketujuh, merentasi langit keenam, nak naik langit ketujuh, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Ditanyakan kepada Nabi Musa, ma ya bekik, sebab apa ni wahai Musa kamu menangis? Qala abki li'anna ghulaman bu'isa ba'di yadkhulu min ummati akthar mimman yadkhuluha min ummati. Aku menangis ni kerana seorang pemuda yang dibangkitkan selepas aku menjadi nabi, tapi dia masuk syurga, yadkhulu min ummatihi, memasuki di kalangan umatnya lebih banyak berbanding orang yang memasukinya di kalangan umat aku. Makna dia Nabi SAW, dia datang selepas Nabi Musa. Kemudian yang mengikut Nabi lebih ramai, yang memeluk agama Islam dan masuk syurga lebih ramai berbanding pengikut Nabi Musa. Nabi Musa ni, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia nak ajak orang-orang Bani Israel ini perang. Mereka kata apa? Fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kamu wahai Musa, kamu pergilah. Kamu dan Tuhan kamu pergi. Kami duduk di sini. Sampai tahapnya tu orang yang Bani Israel yang rapat dengan Nabi Musa. Yang mengikut Nabi Musa ini sikit berbeza dengan Nabi SAW. Sebab itu dia menangis, sedih. Kalau ikut kekuatan Nabi Musa lagi kuat, umat dia lagi kuat. Kita dibandingkan tubuh badan kita dengan umat Nabi Musa ni, Nabi Adam dulu 60 hasta. Tuan-tuan bayangkan tinggi pokok kelapa berapa? Tuan-tuan kena kira pokok kelapa berapa hasta? 60 hasta. Kalau 60 hasta pokok kelapa, makna samalah dengan Nabi Adam AS. Bila dah kemudian maka bila dah kemudian umat semakin kecil. Nabi Musa umat dia kuat, tetapi ketaatan dia kurang. Sebab itu bila mana disebutkan kepada Nabi, diberikan watikah semayang kepada Nabi 50 waktu. Jumpa Nabi Musa kata, nak dari segi pengalaman aku lebih berpengalaman kepada kamu. Jadi aku tahu umat aku yang kuat daripada umat kamu tak mampu buat. Jadi kamu jumpa dengan Allah yang minta kurang. Sampai dah kurang 45, 40, 35 sampai 5 waktu. Itu pun Nabi Musa kata umat kamu tak mampu buat. Umat aku 2 waktu je, pagi petang. Pagi sekali, petang sekali, itu pun tak mampu buat. Umat aku lagi kuat daripada umat kamu. Nabi kata 5 ni pun aku rasa dah malu sangat nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka 5 berkekalan sampai sekarang, 5 solat fardu. Yang ketujuh, langit yang ketujuh, Jibril pergi berjumpa, bawa Nabi, diminta untuk buka pintu. Nabi SAW menyatakan faiza ana bi Ibrahim, aku di sana bersama Nabi Ibrahim alaihissalatu musnidan zuhrahu ila al-baitil ma'mur.
Nabi Ibrahim sandar, belakang dia sandar ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni dia kiblat penduduk langit lah. Penduduk bumi, kiblat dia adalah Kaabah. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alf malakin la ya'uduna ilaih. Tuan-tuan bayangkan yang Baitul Ma'mur ini adalah seperti Kaabah juga, sebab yang tawaf dia, yang masuk tawaf dia adalah 70,000 malaikat setiap hari. 70,000 malaikat. Dan bukan malaikat yang sama, setiap hari 70,000 malaikat lain, esok malaikat lain, setiap hari malaikat lain. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dekat dunia ni. Baitul Ma'mur ini satu langit di seperti Baitullah, tapi dia berada di langit, dan dia sejajar dengan Kaabah. Kalau Kaabah di sini, langit yang ketujuh di atas, dia sejajar. Hurmatuhu fis sama' ka hurmatul bait fil ard. Seperti mana penduduk bumi agungkan satu dunia datang ke Kaabah, macam itulah juga dekat langit ketujuh ada Baitul Ma'mur. Penduduk langit agungkan Baitul Ma'mur seperti mana kita agungkan Kaabah. Yusalli fihi kulla yawmin 70,000 minal malaikah. Setiap hari 70,000 malaikat semayang di situ ataupun tawaf di situ, dan setiap malaikat setiap hari itu lain-lain. Peristiwa yang ke-8 adalah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tempat yang tinggilah. Araja bihi Jibril hatta wasala bihi ila Sidratul Muntaha, sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian yang ke-9 adalah Jibril, Nabi SAW ra'a fi mi'rajihi Jibril ala suratihi. Pada peristiwa yang ke-9 ini, Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuknya yang asal, bukan bentuk manusia lagi, bentuknya yang asal. Walahu 600 janah. Jibril memiliki 600 sayap. 600 sayap. Yantashiru min rishati. Setiap sayap dia tu akan ada permata-permata yang mahal. Ad-dur wal yaqut, permata-permata. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, fa iza aqrab man ra'aitu bihi shibahan dihyah. Bila mana malaikat Jibril nak menyerupai dengan manusia, dia akan menyerupai rupa Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini adalah sahabat Nabi. Dihyah huwal kalbi. Dia seorang sahabat Nabi, dan dia orang yang handsome lah. Sebab itu malaikat nak menyerupai manusia akan menyerupai dia. Yang ke-10-nya, Nabi mendengar sariful aqlam, pergerakan pen. Mi'raj Nabi bersama dengan Jibril. Pada ketika itu, zahara li mustawan sami'a fihi aswata aqlamil malaikah al-mutahharin. Dengar pena, suara pen, malaikat-malaikat yang suci. Mereka ni menulis min aqdiyatillah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Mereka menulis ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan untuk hamba-hamba dia. Daripada Abdullah bin Abbas dan Abu Habbah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka berdua berkata, Nabi SAW menyatakan, apa dia? Urija bi hatta zahartu limustawa asma' fihi sarifal aqlam. Aku dinaikkan sampai satu tahap, satu level yang mana aku dengar pergerakan pena sedang bergerak. Kemudian Nabi melihat penghuni syurga, Nabi melihat penghuni neraka. Melihat penghuni syurga dan penghuni neraka. Itu yang terakhirat. Tapi panjang sikit, cukup sekadar ni dulu. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.